Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik dan mak cik, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Sebentar tadi kita semua telah digemparkan dengan keputusan melibatkan skandal rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam syarikat SRC International, bekas anak syarikat 1MDB, yang mana keputusan jenayah Datuk Seri Najib Tun Razak telah diumumkan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Tuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah atas 7 pertuduhan: salah guna kuasa, pecah amanah, pengubahan wang haram dan rompakan berhubung dana 42 juta ringgit Malaysia dari syarikat SRC International, iaitu bekas anak syarikat 1MDB. Keputusan ini telah mengejutkan bosku Datuk Seri Najib Tun Razak dan penyokong-penyokong bosku Najib Razak di dalam negara Malaysia. Saya sebagai penganalisis politik bebas amat bersimpati dengan Datuk Seri Najib Tun Razak dan peguam-peguam bela serta penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak yang turun bersolidariti di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sejak jam 8 pagi hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pakcik dan makcik, kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak kalah di dalam perbicaraan kes merompak duit 1MDB sebanyak 42 juta ringgit Malaysia di dalam syarikat SRC International? Menurut kenyataan rasmi daripada Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Yang Arif Tuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, menyatakan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas ketujuh pertuduhan merompak, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram, duit dalam syarikat SRC International dan juga dana pinjaman KWAP yang diberikan kepada syarikat SRC International sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia di era pemerintahan UMNO BND Putrajaya. Menurut kenyataan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah kerana beliau tidak bertindak untuk memulangkan semula duit rompakan 42 juta ringgit Malaysia itu yang dirompak oleh Jolo dan konco-konco Jolo di Switzerland. Datuk Seri Najib Tun Razak juga telah terbukti merupakan bos kepada syarikat SRC International. Ini bermaksud segala keputusan di dalam syarikat SRC International dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Sama ada keputusan merompak atau menggelapkan duit 1MDB di dalam syarikat SRC International, Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti merupakan pembuat keputusan utama dalam syarikat SRC International untuk merompak duit 1MDB. Jolo dan juga Ketua Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Azlin Alias, mempunyai hubungan dekat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak sepanjang beliau menjadi bos dalam syarikat SRC International, yang mana Tan Sri Syafiee Abdullah, peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak, menyatakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa semua dana rompakan SRC International itu adalah salah Jolo, adalah salah Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Azlin Alias. Jawapan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sepanjang 1 tahun perbicaraan, jawapan yang digunakan sebagai template oleh Tan Sri Syafiee Abdullah dan peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak adalah menggunakan perkataan tidak tahu berkenaan dengan Jolo dan Ketua Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib Tun Razak, Azlin Alias.
dalam keputusan merompak duit 1MDB dalam syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Maka apabila Datuk Seri Najib Tun Razak seringkali melakukan jawapan balas tidak tahu di dalam perbicaraan kes Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melibatkan kes SRC International ini, maka ini adalah penyebab terbesar kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak terbukti bersalah dalam semua 7 jenayah yang dilakukan oleh beliau. Pasukan Peguam Bela Datuk Seri Najib Tun Razak juga menurut Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan mereka gagal menolak teori Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak adalah mastermind merompak duit syarikat SRC International dalam syarikat 1MDB, bekas anak syarikat 1MDB, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak adalah mastermind merompak duit sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Bukti-bukti dan fakta kes serta saksi dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak tidak ada usaha untuk mengembalikan dana rompakan syarikat SRC International daripada negara Switzerland. Najib Razak dan peguam belanya menyatakan ada usaha government to government antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Switzerland sepanjang pemerintahan UMNO BN untuk mendapatkan semula dana rompakan 42 juta ringgit Malaysia yang dipindahkan di bank negara Switzerland. Tetapi sepanjang 1 tahun perbicaraan mahkamah, SPRM telah berjaya membuktikan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak hanya duduk goyang kaki, tidak ada usaha untuk menuntut semula dana rompakan syarikat SRC International yang dibawa keluar daripada Malaysia oleh orang tengah Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Jolo, sehingga duit itu disimpan di bank negara Switzerland. Faktor terbesar kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah dalam 7 kesalahan jenayah skandal merompak duit 1MDB yang diumumkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah melibatkan dana pinjaman daripada KWAP. Ini adalah duit simpanan penjawat-penjawat awam yang mana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Putrajaya, beliau melakukan penyalahgunaan kuasa meluluskan dana pinjaman KWAP kepada syarikat SRC International secara tergesa-gesa. Najib Razak terlibat sebagai mastermind menubuhkan syarikat SRC International atas tujuan untuk merompak, pecah amanah dan modus operandi jenayah pengubahan wang haram. Sebagai kesimpulan, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini membuktikan bahawa institusi kehakiman Malaysia adalah institusi kehakiman yang bebas daripada campur tangan politik, walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak adalah ahli Parlimen Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini membuktikan bagaimana prinsip kedaulatan undang-undang, prinsip rule of law, prinsip keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, prinsip the supremacy of Federal Constitution dijunjung tinggi oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya, bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak is not above the law. Datuk Seri Najib Tun Razak is not above the Federal Constitution of Malaysia di dalam institusi kehakiman Malaysia. Ini adalah satu mesej yang cukup jelas ditinggalkan oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya, bahawa mereka tidak akan mengambil kesempatan di dalam institusi kehakiman Malaysia untuk menyelamatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang memang sudah terbukti merompak duit rakyat dalam syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Pakcik dan makcik yang amat saya hormati sekalian, Datuk Seri Najib Tun Razak dan
penyokong-penyokong bosku Datuk Seri Najib Tun Razak sering melaung-laungkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak ini hanya boleh dikatakan sebagai perompak dan hanya boleh dikatakan sebagai penyamun apabila Mahkamah Malaysia memutuskan Datuk Seri Najib Tun Razak itu benar-benar penyamun dan penyangak. Maka untuk hari Selasa bulan Julai 2020 ini, hari Selasa yang cukup sinonim dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Najib Tun Razak bukan sahaja gagal untuk mengeluarkan saman sivil kepada Wall Street Journal dan kepada ramai pihak yang mengkritik Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai perompak duit rakyat dalam syarikat 1MDB, khususnya dalam syarikat SRC International, bekas anak syarikat 1MDB. Malah hari Selasa yang amat malang kepada Datuk Seri Najib Tun Razak ini telah membuktikan bahawa Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dengan cukup adil menjatuhkan hukuman Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah merompak, salah guna kuasa, pecah amanah, pengubahan wang haram, dana syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Saya tahu Datuk Seri Najib Tun Razak sangat kecewa dan sangat sedih dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini. Tetapi inilah namanya kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang wajib untuk kita semua hormati tanpa mengira ideologi politik dan tanpa mengira parti politik mana yang kita sokong. Saya melihat kes ini bukan kes bermotifkan politik. Saya melihat keputusan mahkamah di zaman pemerintahan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya ini bukan kes kambing hitam. Tetapi saya melihat bahawa perkara ini terbukti sangat benar dan sangat-sangat sahih. Datuk Seri Najib Tun Razak gagal menafikan segala bukti, fakta serta saksi-saksi utama dalam kes perbicaraan rompakan dana syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit Malaysia ini. Datuk Seri Najib Tun Razak gagal membuktikan bahawa dia bukan penyamun dan perompak di dalam negara Malaysia ini, terutamanya dalam skandal 1MDB. Saya tahu penyokong-penyokong bosku Najib Razak sangat marah dengan keputusan dalam kes perbicaraan mahkamah ini. Tetapi sebagai warga negara Malaysia yang cerdik pandai, yang memahami betapa pentingnya kita mengangkat keadilan undang-undang dalam negara Malaysia, siapapun seseorang rakyat Malaysia yang merompak duit negara Malaysia tidak akan terlepas daripada pengadilan undang-undang. Memang Datuk Seri Najib Tun Razak tidak bernasib baik hari ini kerana skandal 1MDB ini adalah satu skandal berskala besar di seluruh dunia. Jika Datuk Seri Najib Tun Razak tidak merompak duit sebanyak 42 juta ringgit Malaysia dalam syarikat SRC International, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak akan diheret dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia dan dia tidak akan dijatuhkan hukuman hari Selasa ini. Takziah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, bosku Najib Razak dan ahli-ahli UMNO BN. Saya tahu keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini akan membawa kepada perpecahan dalam Kerajaan Perikatan Nasional, akan boleh cenderung untuk UMNO BN keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional, dan saya tahu Datuk Seri Najib Tun Razak akan terus membuat rayuan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini ke peringkat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak mahu terus membuktikan dia tidak bersalah di peringkat Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan Malaysia, akan tetapi keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini telah membuktikan bahawa benarlah dan sangat benar Datuk Seri Najib Tun Razak merompak duit 1MDB sebanyak 42 juta ringgit Malaysia bersama Jolo dan konco-konco Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam negara Malaysia dan di luar negara. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, tabik spring
Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Tuan Muhammad Nazla Muhammad Ghazali, Tabik Spring Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya tabik Spring dengan Datuk Seri Najib Tun Razak kerana tidak menggunakan kuasa politik mereka untuk menutup kes 1MDB ini di dalam Mahkamah Malaysia. Checkmate and game over. Terima kasih.